fatwa ni dia benda kecil ke benda besar? Ya. Baik. Saya sempat memetik satu kalam, satu kata-kata yang diungkapkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau apa dia? Idza kana mansabut tawqi'i 'anil muluk bil mahal alladhi la yunkiru fadluhu wa la yajhalu qadruhu wa huwa min a'lal maratibil bayinat, fa kaifa bi mansabit tawqi' an rabbil ardi was samawat. Ini kata-kata yang sangat hebat daripada Ibn Qayyim. Kata Ibn Qayyim, cuba engkau lihat orang yang bertugas di istana. Orang yang bertugas di istana, dia itu menjadi pengganti kepada sultan apabila sultan tidak ada. Ya. Sultan menurunkan hak kepada dia. Bila better tidak ada, bila better sibuk, maka better turunkan kuasa kepada kamu. Macam hari ini kita tengok sultan turunkan kuasa kepada hakim-hakim mahkamah syariah. Sebab tu hakim-hakim mahkamah syariah dia boleh menikahkan orang-orang yang nak bernikah dengan cara wali hakim. Sebab Nabi kata apa? As-sultanu waliyun man waliyalah. Sultan itu adalah wali kepada orang-orang yang tidak ada wali. Jadi sultan ini dia adalah wali kepada wanita-wanita yang tidak ada wali. Seperti wanita-wanita mu'alaf yang ayah bondanya masih lagi kafir. Bila mereka ini nak bernikah, maka kena pakai wali hakim. Siapa wali hakim mereka? Sultan. Tetapi tuanku sultan ada banyak kerja yang nak diselesaikan. Takkanlah 1000 orang mu'alaf nak kahwin 1000 kali dia kena turun. Dia pun banyak kerja lain. Lalu dia perturunkan kuasa dia kepada hakim-hakim di mahkamah syariah. Jadi hakim-hakim di mahkamah syariah ni besar tak orang dia? Besar. Sebab apa? Sebab dia menjalankan tugas yang diturunkan oleh sultan kepada dia. Jadi bila kita jumpa dengan hakim-hakim ini, kita anggap dia orang hebat, dia orang besar. Sebab dia menjalankan tugas seorang sultan. Kata Ibn Qayyim, kalau mereka yang menjalankan tugas sultan ini sudah dianggap besar dalam masyarakat, bagaimana pula seorang mufti? Dia menjalankan tugas yang mana tugas itu asalnya tugas Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Taala perturunkan tugas itu kepada mufti-mufti untuk melaksanakannya. Kan tadi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat tak tahu hukum, dia tanya Nabi. Kan kita baca ayat tadi, bila Nabi tak tahu status hukumnya, Nabi tunggu daripada Allah. Allah turunkan ayat melalui Jibril jawab persoalan itu. Zaman itu turun wahyu, Allah sebagai pemberi jawapan kepada soalan-soalan. Tetapi kini wahyu sudah terhenti. Tugas Allah Ta'ala ini diambil oleh siapa? Diambil oleh para mufti. Sebab itu para mufti ini tuan-tuan, mereka ini ialah lidah-lidah Allah Ta'ala. Mereka adalah lidah Allah Ta'ala di zaman ini. Kita nak tanya daripada Allah, Allah tak akan turunkan wahyu lagi. Sebab para nabi dah tak ada, wahyu tak akan turun. Kalau zaman sahabat tak tahu masalah, tanya nabi, wahyu turun. Zaman sekarang nabi dah tak ada, wahyu dah tak turun. Jadi bila kita tidak ada, tak tahu status hukum, kita akan merujuk kepada para mufti. Para mufti akan berjawab bagi pihak Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuan-tuan, mufti ini bukan orang kecil. Jadi mufti ini bukan benda kecil. Dia adalah naib kepada Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Sebab dia yang memegang hukum-hukum Allah. Jadi begitu besarnya jawatan seorang mufti di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Sebab itu bukan calang-calang orang mesti boleh jadi mufti. Sebab itu ramai orang tolak jawatan mufti. Tak kiralah dia jusa C ke, dia jusa A ke, 1 bulan pendapatan bersih 20,000 ke, tu tak campur jadi lagi jadi penasihat sini, ramai orang tak mau.
Ramai orang tak sanggup nak jadi. Sebab apa? Dia tahu jawatan ini bukan seperti jawatan-jawatan lain. Ya, bukan seperti kita jadi pengurus di sebuah jabatan, bukan. Dia adalah wakil Allah Ta'ala di dunia ini. Ini mufti. Ya, jadi besar. Jadi begini tuan-tuan, para salafus saleh, dia faham jawatan ini jawatan yang sangat besar. Coba kita tengok Imam Abu Hanifah, dia menolak jawatan ini, tak sanggup dia. Ya. Abul Abbas As-Saffah, salah seorang daripada khalifah kerajaan Bani Abbasiyah, dia minta Abu Hanifah jadi mufti dia. Abu Hanifah tolak, tak mau. Dipujuk dengan cara baik, tak mau. Ditangkap Abu Hanifah, dipenjarakan dia, disebat dia, dipukul dia supaya terima jawatan mufti, tak mau juga. Lama-lama dilepaskan. Bila dilepas, khalifah pujuk dengan cara lembut pula, terimalah. Lalu Abu Hanifah kata, Patik ni tuanku, orang bodoh, orang jahil, orang tak reti, mana boleh jadi mufti? Kata khalifah, engkau ni memanglah pembohong besar, pembohong bersiri engkau ni. Orang macam kau alim ni kau kata kau bodoh. Kalau tuanku pun dah kata Patik ni pembohong bersiri, maka pembohong bersiri mana layak jadi mufti? Khalifah pun kata, kalau begitu aku lepaskan kau, pergilah. Dia kata, better nak jadi Patik nak jadi pendakwa bebas, cukuplah. Jadi dia tak nak jadi mufti. Sebab apa? Sebab dia tahu mufti ini ialah wakil Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Kalau wakil sultan buat silap tuan-tuan, apa akan jadi? Berat tahu hukuman dia? Berat. Ya, apatah lagi wakil Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Ya, bukan kerja ringan. Sebab itu mereka tidak mahu. Baik. Imam Syatibi, salah seorang ulama besar di zaman salafus salih, mengatakan apa? Fa innal mufti qaimun maqaman nabi. Sesungguhnya seorang mufti itu dia adalah naib kepada seorang nabi yang telah pergi. Jadi Ibn Qayyim kata mufti duduk pada tempat pembantu Allah, ya. Imam Syatibi pula kata mufti itu duduk pada tempat pembantu para nabi. Kedua-duanya betul dan tepat. Sebab tak ada siapa yang boleh jawab tentang persoalan agama melainkan para mufti. Ya, baik. Sebab itulah tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita tengok oleh kerana besarnya jawatan mufti ini, besarnya tanggungjawab menerangkan tentang status hukum ini, kita tengok orang-orang soleh yang ada iman ni, dia cukup takut untuk memberi fatwa. Cukup takut. Cuba tengok Nabi SAW. Dia Nabi tu. Orang minta fatwa dengan dia, mana dia tak tahu, dia tak tahu. Tak nak dia jawab. Cuba tengok, datang seorang wanita jumpa Nabi SAW. Wanita itu mengadu tentang hukum zihar. Suami dia telah menziharkan dia. Maksudnya suami dia telah menyerupakan salah satu daripada anggota tubuhnya dengan tubuh wanita-wanita yang haram dikahwin oleh ibunya, oleh suaminya. Punggung kau ni sama macam punggung mak aku. Itu zihar. Mengikut adat istiadat orang-orang Arab jahiliyah, bila seorang perempuan itu telah diziharkan, maka perempuan itu telah tertalak dengan talak bain kubra. Maknanya habis, bukan isteri dia lagi. Ini mengikut adat istiadat orang-orang Arab. Tetapi dalam Islam, hukum tentang perkara itu tak ada lagi. Lalu perempuan ini berjumpa dengan Nabi SAW. Bertanyakan hukum ini beberapa kali. Nabi tak jawab. Sebab apa? Sebab nak jawab apa, Nabi tak tahu. Kalau dia jawab, ini hukum. Lihat betapa Nabi memandang besar tentang masalah memberi hukum. Tunggu daripada Allah. Tunggu Allah bagi jawapan. Berhari-hari tunggu, berminggu-minggu tunggu.
Lama-lama Allah Ta'ala pun turunkan jawapan, yang kita boleh baca jawapannya dalam surah Al-Mujadalah ayat 1 hingga ayat 6. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Mereka bertanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar rintihan seorang wanita yang mengadu tentang nasib dirinya yang telah dizihar oleh suaminya. Nabi tak jawab. Nabi tunggu Allah jawab. Sebab apa? Sebab Nabi tahu besarnya tentang masalah hukum ni. Bukan boleh senang-senang jawab. Nampak tu? Sebab itu kalau nanti tuan-tuan semua jadi mufti, kena tiru macam Nabi lah. Ya? Jangan dengan telefon, sekali telefon je boleh jawab dah. Ya tu? Ya, dengan sekali telefon je, tak apa, saya jawab. Jangan. Nabi SAW nak dapatkan jawapan, aku tak tahu, nanti kita tunggu Allah jawab. Ini orang yang ada iman, orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuba kita tengok sahabat-sahabat Nabi pula. Macam mana mereka dengan fatwa. Padahal sahabat-sahabat Nabi ni orang hebat-hebat. Umpamanya Ibnu Umar, statusnya ulama besar. Umpamanya Muaz bin Jabal, sehingga Nabi kata apa? Afqahu ummati Muaz bin Jabal. Umat aku yang paling alim sekali dalam masalah fiqh ialah Muaz bin Jabal. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang Nabi doakan dia supaya dia faham tentang takwil Al-Quran. Tetapi mari kita tengok bagaimana mereka ini dengan fatwa.